أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Wahai Tuhan, berilah kami ingat Kau yang, wahai Tuhan, ajarlah kami Kau yang masih jahil, dan berilah kepada kami ingat semula Kau yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah semua kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rombaklah mana-mana yang tersimpul di lidahku. Yafqahu qawli, supaya dapat faham kata-kataku. Ya Alim, 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna, wa la tu'akhidna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim, khalliqna bi khuluqil hilmi, wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia di muka dunia tanpa mengira bangsa, bahasa, budaya, duduklah keadaan rugi terus-menerus. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri. Kecuali ini sajalah orang yang untung dan berjaya, iaitu orang yang bersifat dengan 4 sifat sekaligus. Pertama, beriman. Yang kedua, amal yang saleh. Yang ketiga, pakak-pakak beritahu buaya benda sebenar. Dan yang keempat, pakak-pakak bersabar. Ni para hadirin semua, ayat wal asri kita panggil. Ayat yang pendek, hanya 3 keratan, 3 ayat kita panggil. Ada 3 keratan. Tetapi Nabi sebut, walaupun dia ni pendek, tapi menyamai 1 robok Quran, 1/4 Quran. Pertama sekalinya, kalau Nabi kata kalau membaca dia 3 kali, serupa dengan membaca Quran sebuah. Kerana kita nampaknya selain pada pahala, dia ni merupakan kertas kerja daripada Allah Ta'ala sendiri untuk manusia. Quran sendiri ni kertas kerja. Kalau kita nak buat projek, kalau nak buat nego ke pembangunan ke, lah ni orang buat kertas kerja supaya segala gerak-gerik kita tu betul sebagaimana yang ditulis atas kertas. Barulah projek kita buat walaupun puluh juta sekalipun, dia akan sempurna dengan baik. Kerana orang buat kerja, kontraktor dan kuli buat kerja ni selaras dengan tukar plan. Begitu juga dunia ni. Dunia ni itu satu lokasi yang Allah Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala pera manusia supaya buat kerja. Plan kerjanya yang Allah Ta'ala jom buat. Jom buat kerja, kontraktornya ialah manusia. Manusia ni kontraktor bagi tokoh besar namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mana Allahu Akbar, Allah yang terbesar, orang lain kecil berlaku. Baik. Yang keduanya, tidak ada manusia di muka dunia ni yang tidak nak kepada kejayaan. Cari ilmu nak berjaya, cari harta nak berjaya, berumah tangga nak berjaya, cari pangkat nak berjaya, cari pengaruh nak berjaya. Kejayaan yang manusia fikir tentunya tak serupa dengan Allah Ta'ala fikir. Kerana manusia ni walau belah mana pun dia baru reti sejak umur dia 15 tahun, dan tengah hidup balik mati. Tak sesal semua kerja manusia. Kerana manusia ni mati belum daripada dunia ni kiamat.
Sedangkan dunia ni ia akan mati juga, cuma orang tak panggil mati, orang panggil kiamat. Pohon kayu orang panggil tumbang, besi orang panggil karat, nasi makanan orang panggil basi, manusia orang panggil mati. Dunia orang tak panggil karat, orang tak panggil basi, orang tak panggil tumbang, orang panggil kiamat. Jadi belah mana manusia nak reti lepas pada kiamat ni bagaimana, sedangkan dia ni mati belum pada kiamat lagi. Hak panjang umur pun habis tinggi 100 tu 200 tahun mati. Tak ada kiamat dia mati dah. Apa dia nak tahu lagu mana lepas pada kiamat ni jadi lagu mana. Mari cudik belah mana, bijak belah mana, pintar belah mana pun, fikiran manusia hanya berkisar dalam kawasan dunia ni je, di bawah tempurung dunia ni je. Itu manusia. Mau tak mau manusia terpaksa bertanya khabar Tuhan punya dunia ni, membuat dunia ni lagu mana lepas pada dunia ni. Tuhan buat dunia, Tuhan punya dunia, Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Allah Taala kata, hei manusia, aku pergi atas dunia ni muka dah reti, mu dalam keadaan rugi, kecuali mu bersifat dengan 4 perkara. Inilah sifat 4 perkara ni lah Allah Taala sebut dalam wal asri. Sebab tu dalam gerakan Islam sekarang ni, bila kita bincang, bila kita bercakap, bila kita bahas, bila kita apa pun, ujung tu kita pakat baca wal asri. Sebagaimana mula kerja kita pakat baca Al-Fatihah. Biar pala pun kita baca kertas kerja Tuhan namanya Al-Fatihah. Biar ujung kerja kita pun kita baca tendak balik pula kertas kerja Tuhan namanya Al-Asri. Kita baca Fatihah kerananya dalam tu ada ihdinas siratal mustaqim, iaitu Tuhan pimpinlah kami ke jalan yang betul. Ni jalan yang betul ni tak ada orang tahu kecuali dia juga, iaitu alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kamu beri nikmat, beri kejayaan, beri keuntungan, beri kemenangan, beri kebahagiaan, katalah apa saja pun, semua dapat orang dapat nikmat belaka. Orang dapat nikmat ni lah orang yang dikira berjaya, yang dikira bahagia, yang dikira apa ni tidak gagal, iaitu golongan nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada dan golongan salihin. Golongan ni nak tahu berjaya tak berjaya nanti kiamat dulu. Tapi nak tunggu kiamat tak boleh, muka umur kita duduk tangan Tuhan. Kita hidup bukan Allah Taala hidup. Kita mati bukan dia. Maka ubat bom apa semua sekali ikhtiar, bukan untuk panjang umur, untuk apa namanya, untuk sihat. Umur kita tak boleh panjang, habis tinggi 100 tahun lepas mati. Bila mati kita tak panjang dah. Jadi boleh yang demikian. Ayat kita baca hari ni Wal Asri ni, dia beritahu pada kita kalau mu nak berjaya ni dia benda. Sebab tu Allah Ta'ala sumpah Wal Asri, demi asar, demi masa tak tahu bila mula. Suknya kiamat, kita tahunya hak suk. Kiamat tak tahu juga, kerana masa dunia ni bila wujud. Mungkin kata 1 juta tahun, aku kata 5 juta tahun dah, mungkin kata 10 juta tahun dah, tak tahu bila. Cuma pahlala ni para duk kaji lagi. Orang duk cari mayat-mayat dalam perut bumi, orang duk cari batu batang, orang buat kajian batu ni 10,000 tahun baru ada, 10 million baru ada. Itu kajian boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi hak tentunya masa tak tahu bila lagi wujud. Tapi pasal permulaan ada, dan dia juga tak tahu bila lagi nak habis ni, kiamat ni bila tak tahu juga. Maka Tuhan cari wal asli, buat supaya benda lagu ni benda orang panggil masa. Dengan sebab masa ni mencakupi segala urusan dunia, maka aku guna perkataan wal asli sebagai sumpahan. Sumpah ni biasa kita orang menyupah ni, kalau orang rajin menyupah, orang beri pelawak sikit-sikit menyupah, wallahi demi tari masa ni, kata orang belajar mari tu, tari masa ni dekat gondo gapo lagi cara belajar mari tu bersumpah. Nak suruh orang percaya pasal dia rajin pelawak. Bila rajin pelawak, orang tak percaya kata bersumpah, bila bersumpah pelawak juga. Allah Ta'ala ambil teori ni, teori ataupun semangat orang tak berapa nak percaya kalau tak bersumpah, maka dia pun bersumpah jugalah. Wal asri wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin
banyak lagi, la'amruka innahum la fi sakratim imam. Banyak bermacam-macam jenis sumpahan ya Tuhan guna dalam Quran untuk menarik perhatian manusia. Kata ke Tuhan ni pelawak mustahil, tapi dah mung sama-sama mung tak percaya kalau tak sumpah, aku nak sumpah jugalah supaya mung celak mata luah dengar aku nak wayak ke apa dia, supaya mung beri perhatian sepenuhnya benda aku nak wayak ni apa, aku ni Tuhan tak percaya ke aku tak habislah, saja tak ada nasib baik lah munya. Itu dia. Jadi Tuhan buat sumpah dengan demi kebesaran masa, demi lamanya masa, demi pentingnya masa ni masa ni ialah bekas untuk kita hidup. Dalam kita nak hidup ni banyak perkara perlu, satu daripadanya ialah masa al-zaman wal makan, kata orang falsafah. Masa dia tepat, tak ada manusia yang boleh hidup tanpa masa, dia tak ada manusia boleh hidup tanpa tempat. Tuhan masa pun tak ada dia, kerana belum pada ada masa ni, belum ada bumi ni, ada dah barulah orang panggil Tuhan. Orang panggil al-wajibul wujud. Kalau kita apa panggil sebut al-wajibul wujud, Tuhan satu zat yang wajibul wujud, ia mesti ada. Kita lah ni ada tapi tidak mesti. Kenapa? Belum pada ada lah, tak ada. Ambo baru umur 70 tahun 73 tahun baru, belum pada 73 ambo tak ada. Artinya ambo ada tidak mesti, kerana belum hari tak ada. Lepas pada ada akan tak ada pula, mati pula dah petang ni, kau tahu 20 tahun lagi, wallahualam. Tuhan tidak lagu tu. Tuhan ni wajibul wujud. Tuhan bahasa dia ada. Tak boleh kita nak fikir Tuhan tak ada. Kalau memikir Tuhan biar dia tak ada atau tidak, Tuhan enggak lain. Tuhan ni bahasa jenis wajib ada. Itu makna wajibul wujud. Kita ni orang panggil haruh ada, haruh tak ada. Tu beza di antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan ni bahasa dia presiden dia ada. Tak boleh kita nak mikir Tuhan ni tak ada kan? Tak boleh. Kalau lagi memikir arti mu tak kenal Tuhan lagi. Tu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya inna, kita Melayu panggil, kita bermakna sesungguhnya terjemah bagi perkataan inna, kerana inna dalam bahasa Arab diguna untuk taukid, untuk memperkuatkan bahasa. Kalau kita nak bercakap, kalau kita nak ayat ke orang benda sungguh ni kalau nak ayat sungguh, dengan kacik giginya, dengan kepala buku tangannya, dengan cerlah mata, itu cara taukid di kalangan bahasa orang Melayu, orang manusia. Tapi Tuhan inna, orang Arab yang reti Arab bukan kerana mengaji, bukan kerana otomatik dia reti muka dia orang Arab. Bila bunyi inna, dia sah dia berasa betul yakin. Sekarang Tuhan sebut inna lafi khusrin, la tak ada solat, lafi. Kita boleh kata innal insana fi khusrin, dari segi bahasa Arab dia boleh kata innal insana fi khusrin, bukan la sebutin. Tapi bahasa Arab, sastra Arab nak suruh nampak perkataan kita ni mempunyai kesungguhan, inna apa kita bubuh ujung la, ujung khabar kita panggil bubuh la, dia apa nama subjek predikat, bahasa grammar putih, subjek predikat maknanya mubtada pun kena ada inna, khabar pun kena ada gini inna juga, itu penghilang. Nak royak kalau mu tak percaya lagi manusia boleh tapar lah maknanya. Situ duduk. Dari segi bahasa aku guna habis diri dah nak suruh mu percaya. Tak percaya juga tak baca lah itu ujungnya bergaca. Kalau tak percaya juga. Jadi Tuhan sendiri cakap, sudahlah Tuhan tak raja bohong. Moga Tuhan tidak pasal dia kerja bohong. Bohong ni sifat hina. Mana Tuhan boleh sifatnya sifat hina? Tiba-tiba mu tak percaya juga, aku semat neraka dah. Benar apa ayatnya? Innal insana lafi khusrin. Mu kena reti semua manusia, mung baik siapa pok mu, mak mu, kerajaan mu, Amerika, Melayu, Cina, Siam, boya semua dalam keadaan rugi. Mu nak ke rugi ni? Tak mahu. Rugi apa saja pun, rugi menego, kau rugi berkebun, kau rugi belajar, kau rugi makan gaji. Sifat kata rugi manusia tak ada. Budak kecil pun kalau jatuh sekepi sekut dia ambil. Kenapa tak mahu rugi walaupun sekeping? Makna Allah Ta'ala bawa mari perkataan yang semua orang boleh faham, tak payah orang intelek, tak payah orang mengaji banyak pun dia reti bahawa manusia tak setuju ke rugi. Baik, bila mu tak setuju ke rugi, maka aku nak beritahu ada sejenis orang je yang tidak rugi, lain pada itu semua karut belaka rugi. Mu nak hidup dengan rugi juga, mu hidup dengan gagal juga, mu punya pasal lah.
Gapo dia apa ni hak manusia hak untungnya? Orang yang bersifat dengan 4 sifat. Sifat. Kita ada sifat, kita ada zat. Dalam pengajian kita ada sifat, kita ada zat. Zat dengan sifat ni zat dulu. Tubuh hamba ni orang panggil zat. Sifat hamba ni ialah putih, hitam, tinggi, rendah, gemuk, kurus, pandai, bijak, bodoh. Ini orang panggil sifat. Sifat-sifat ni benda yang bergantung hak lain, dia tak boleh sendiri. Putih, hitam, boleh kerana dia putih. Putih dengan tak ada benda. Dia kena ada benda. Orang putih, kain putih, batu putih, gapo lagi, rumah putih, makanan putih. Putih ni jenis sifat yang dia tak boleh ada kecuali dia berikan benda lain. Benda tu orang panggil zat. Hak ni panggil sifat. Jadi tiap-tiap manusia ni, lebih kurang manusia ni bukan kerana tubuh dia. Buah mana tubuh orang mana sekalipun, dia mesti ada 4 sifat ninja baru dia tentu garanti berjaya, ataupun kita panggil bahagia, ataupun kita panggil untung. Pertama amanu, yang keduanya amilus salihat, yang ketiganya tawasau bil haqqi, yang keempatnya tawasau bis sabri. Ni 4 sifat. Kalau 4 sifat ni ada, walaupun orang tu Cina ke, walaupun orang tu orang asli ke, walaupun orang tu apa lagi Amerika ke, walaupun orang tu orang Melayu ke, walaupun siapa sekalipun, kalau ada 4 sifat ni, Tuhan kata mu jayalah hidup. Walaupun tidak duduk Mekah, walaupun tidak duduk Kelantan, walaupun duduk Duana sekalipun, kalau 4 sifat ni ada, mu jaya. Kalau tak ada, perkata tu rugi. Walaupun mu anak Tok Said, walaupun mu jaga masjid Mekah sekalipun, kalau 4 sifat ni tak ada, mu rugi. Pertama aman, beriman. Iman bahasa Arab, Melayu panggil yakin. Benda mu kena yakin. Yakin kau berapa dia? Hak kita duk mengaji ni perkara yakin. Orang panggil rukun iman ni rukun makna perkara yang mesti kita yakin, perkara. Kata saya bunyi banyak, kita kata 2. Hak perkara ni kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan kiamat, beriman dengan apa lagi qada qadar, apa semua perkara. Kata saya bunyi nak sebut bunyi sikit, sebut 2 perkara. Itu beriman dengan Allah sah, beriman dengan akhirat sah. Dan Nabi kita selalu sebut 2 perkara ni bagi memudahkan orang faham. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Mana-mana beriman dengan Allah dengan akhirat, mana-mana beriman dengan Allah akhirat. Selalu Nabi kita buat ucapan duk titi atas 2 perkara ni, beriman Allah akhirat. Atas dunia ni beriman dengan Allah, ujung dunia ni akhirat. Oleh yang demikian, mana-mana orang yang beriman dengan Allah, bila beriman dengan Allah, dengan sendirinya beriman dengan Nabi, beriman dengan kitab. Kerana hak nekau termasuk berlaku di bawah Allah. Bila orang beriman dengan Allah, otomatik orang beriman dengan Nabi. Kerana Nabi-Nabi ni tidak dilantik oleh manusia. Nabi dan Rasul ni bukan manusia pilih, bukan manusia latih, bukan manusia tauliah. Allah Ta'ala, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala milih orang tertentu untuk jadikan Rasul. Dan juga Malaikat tertentu Allah Ta'ala lantik. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, berapa ni dia lantik. Mu jaga wahyi, mu jaga nyawa orang, mu jaga rezeki orang, mu jaga berapa orang, muka manakib, mu jaga ahli kubur, apa semua sekali. Jadi pertama kita kena beriman. Iman ni makna yakin. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Itu makna iman. Kalau kira nak panjang sikit, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ni benda hak tertanam di hati, terpaku di hati, serta dapat ditunjuk oleh anggota. Orang yang beriman dengan Allah, dia tak dapat tidak, dia kena beriman sama dengan dosa pahala. Dia tak dapat tidak beriman sama dengan syurga neraka. Dia tak dapat tidak beriman sama dengan nabi-nabi. Tak dapat tidak beriman sama dengan Quran. Kerana bila mu beriman dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala buat pilih nabi. Mu kena beriman lah, moga nabi-nabi mari pada Allah. Mu kena beriman dengan Quran, kerana Quran mari pada Allah Ta'ala. Mu kena beriman dengan dosa pahala, ada dosa pahala dengan Allah Ta'ala. Tentu mu kena beriman juga dengan syurga neraka, kerana Allah Ta'ala akan buat syurga neraka. Tak boleh jadi orang beriman dengan Allah Ta'ala tak peduli pada kata-kata Nabi, tak peduli pada syurga neraka, tak peduli pada dosa pahala. Ini tidak beriman, ini hanya tahu. Sebab tu ada 2 perkataan yang kita kena reti. Apa nama ni? Mukmin dan alim. Tuan-tuan semua hari ni, hamba baik, adik kakak baik, hak tentunya alim, orang alim. Kenapa? Banding dengan orang tak tahu, orang kita panggil jahil, kita ni alim.
kerana kita mengaji. Lepas pada kita alim ni mukmin ke tidak, itu masing-masing. Pasal reti, kita reti dah belakang. Kerana ambo wayak adik kakak dengar, adik kakak wayak ambo dengar, maka daripada tak reti kepada reti, daripada jahil kepada alim. Sekarang tu je. Baki lagi pada kita reti ni, kita percaya ke tidak, itu masing-masing fikir lah. Tak ada orang atas dunia ni boleh kita paksa dia jadi mukmin. Nah, tak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad mu tak sahusing lah kalau orang mu tak dengar kata mu, kerana mu tak boleh paksa orang tu mu. Apa yang mu boleh buat ialah royak. Kita lah ni royak juga, kempen juga, dakwah juga, ceramah juga, tazkirah juga, usrah juga, supaya orang reti. Lepas pada dia reti, dia percaya ke tidak, dia punya salah pula. Nak boleh ke berimeh, nak boleh ke percaya ni. Kalau selagi tak percaya, selagi kita tak berimeh, kita boleh bincang, kita boleh soal jawab, kita boleh buat seminar, kita boleh buat usrah, kita boleh soal jawab. Selagi tak faham, kita tanya juga. Tak boleh kita kata, faham dah weh. Bila faham dah weh tegak, orang ugut pun tak jadi apa, orang pujuk tak jadi apa, orang berapa tak jadi apa, betul-betul sebagaimana kita yakin dalam rupuk stopuk tu ada ular. Kita tengok ular song masuk dalam rupuk, kita tengok dengan mata, bila tengok dengan mata dalam rupuk stopuk ni ada ular, mulalah kaki tangan kita bergerak mengikut keyakinan ni ada ular. Lagu mana? Kaki kita lakuh koh, mata kita tuju walah rupuk tu, telinga kita duduk dengar bunyi seh kalau tidak bunyi ular. Ni bila keyakinan dalam hati bahawa dalam rupuk dia ada ular, maka kaki tangan kita terbawa-bawa dengan keyakinan tu. Kaki kita berjalan pelan takut ular marilah kaki kita. Mata kita corong tengok ala rupuk, takut ular sopak marilah kita. Telinga kita duduk dengar bunyi seh berapa ular kau. Ini automatik bila orang yakin dalam rupuk tu ada ular, maka dengan si kaki tangan dia bergerak serupa dengan hak dia yakin. So, atau misal lain lagi, orang misal dengan racun rupuk. Zaman itu tak ada kakak semua racun. Orang beli racun kedai, racun rupuk, orang boleh beli gaul, baca semua gitu. Bila orang yakin beli ni bekas racun, dia yakin racun ni bila orang minum mati, tubik darah kot lebih orang perut jadi hancur habis apa semua sekali. Atas keyakinan ni lah, bila tahu beledi ni bekas racun, orang basuh. Nak boleh kau beledi tu diguna untuk aku air nak tahu rumah, orang basuh, orang pugar dengan tanah, orang basuh dengan sabun pas siung bimbang takut kesan racun masih melekat lagi dia beledi, tak boleh nak bawa air. Tu dia racun. Bila kita yakin beledi ni bekas racun, maka anggota kita terturut sama terpengaruh dengan keracunan beledi tu, iaitu basuh, pasiung, basuh, tak lidah. Ini semua ni kerja tak lidah, air beledi, cium apa semua ni orang panggil amal. Orang panggil amal, ia terpengaruh dengan iman, keyakinan. Go iman bukan iman ke Tuhan je. Iman hak yakin dengan Tuhan, orang panggil iman ke Tuhan. Hak yakin dengan ular, orang panggil beriman dengan ular. Hak yakin dengan racun, orang panggil beriman dengan racun. Itu dia. Sebab itulah amanu wa amilu. Dia tak jadi amilu dulu, amanu tak jadi. Dia amanu tu kena ada dulu, wa amilu ada kemudian. Tak boleh illa alladhina amilus solihati wa amanu, dia tak boleh. Beramal dulu, tindak dulu bau yakin, tak boleh. Dia yakin dulu atas hati kita, bolak-balik hati, barulah gerak gigi kita tu apa ni selaras dengan iman. Artinya sekarang lagi Allah Ta'ala menuk segala aktiviti amalan tu aktiviti lah. Segala amalan dan aktiviti yang keluar pada kita ni mesti keluar daripada keyakinan. Tak boleh buat ala kadar kata orang, tak boleh. Kita tengok orang derma, kita derma sama. Orang tengok orang semayang, kita semayang gatek. Orang pergi ke Mekah, kita Mekah gatek. Orang Mekah pah gatek. Orang bini gatek. Dengan keadaan tidak ada keyakinan, kenapa aku semayang? Kenapa aku pergi ke Mekah? Kenapa aku makan barang halal? Kenapa aku tinggal barang haram? Kenapa aku tak berjudi? Kenapa aku tidak mengorak anak orang? Kenapa? Biar kita buat tu dengan amanu. Tanpa amanu tak jadi kerja. Semayang jok mudah paktu orang tak jadi. Jangan ada harap akhirat. Kalau ada aset kita ada akhirat tu. Tak sedekah. Tengok orang sedekah, orang yang beri sedekah kata. Jangan diharap sedekah 2 juta, 3 juta. Sekiranya kita buat tidak dengan amanu, jangan diharap duit kita akhirat kelak boleh tolong kita daripada masyarakat. Tak ada pahala saya buta di akhirat kelak sekiranya kita buat dengan tidak amanu.
Sebab itulah lah ni bila timbul gerakan Islam kembang, orang timbul masalah akidah. Sana akidah, sini akidah. Akidah maknanya iman lah. Dalam kitab panggil iman, dalam Quran panggil iman, dalam kitab-kitab zaman dulu orang panggil iktikad. Lah ni orang panggil akidah. 50 tahun lagi berapa bahasa nak tukar-tukar kategori lah. Yang pentingnya lah ni mula ia orang cakap mengenai akidah. Semayang pun kalau tidak ada akidah lillahi ta'ala, zakat pun kalau tidak akidah lillahi ta'ala, buat kerajaan pun kalau tidak lillahi ta'ala, buat bini beranak kalau tidak lillahi ta'ala, semua tak jadi kerja je, jadi sekat dunia akhirat kelak tangan kosong. Inilah penting aman. Sebab tu perkara pertama mu kena reti, mu kena buat atas dunia nak suruh berjaya, nak suruh apa ni bahagia, aman. Beriman dengan Allah Ta'ala, bahawa Tuhan, bahawa dunia ni Tuhan buat. Udara aku menapah ni hak Tuhan buat. Aku tupai hak Tuhan, bumi aku tupai, aku tupai atas bumi Tuhan. Aku makan nasi lauk tadi sepinggan mari daripada nasi hak Allah Ta'ala buat. Garang hak bubuh lagu-lah ni pun garang hak mari daripada air laut yang Tuhan buat. Lada hak boleh apa ni orang panggil sedap, gula bubuh lada banyak tu kerana lada Allah Ta'ala buat. Mulut aku ni pun Allah Ta'ala buat. Lekung aku Allah Ta'ala buat. Tali perut aku Allah Ta'ala buat. Lubang pelepah aku berok kecil pun Allah Ta'ala buat. Bila mu yakin begitu 100%, mu berasa tak sedap duduk kalau tak turut Allah Ta'ala. Orang yang balik siang misalnya, bila dia itah semua golok, dia berasa siang negeri aku, golok negeri Malaysia, lepas pada atas panjang negeri Malaysia. Orang ni dia kena reti, aku sekarang masuk negeri orang lain. Tutur kata kena turut orang sini, jual beli kena turut orang sini, pasport tak pasport kena turut orang sini, duit emas kena tukar duit orang sini, makan minum walaupun tak serupa negeri aku kena telan negeri orang sini. Kenapa? Dua negeri lain-lain. Cara bahasa orang kampung aku dek siang lain, cara bahasa orang balik Kelantan Malaysia ni lain. Pitih mah, kain, baju, pakar, kecek, berapa semua sekali lain berapa. Automatik. Walaupun dia agah belah mana duduk balik sana, tapi dia mari sini dia kena reti, aku kena tunduk orang sini. Agah aku, sombong aku tak ada. Kenapa aku mari negeri lain? Polis lain, peraturan lain, berapa lain. Kalau kita boleh fikir lagu tu, bahawa aku duduk atas bumi Tuhan, makan air pun setitik pun hak Tuhan buat, nasi sebutir pun hak Tuhan buat. Tidak tidak sepuluh negeri aku. Kalau kita ni boleh buat bumi Tuhan juga, kalau kita ni boleh buat bumi juga, katakanlah pagi tak mari kita duduk atas bumi kita buat diri, bumi kita buat diri, padi berah pun kita buat diri, udara pun kita buat diri. Katalah buat lelok kita ni ada bumi kita buat sendiri belaka-belaka. Pas pagi ni mari ke bumi ada ni, itulah kita kena tukar perasaan kita, pengetahuan kita daripada kemarin hak kita duduk negeri kita buat sendiri, udara kita buat sendiri, bila mari sini duduk negeri orang. Kalau boleh tiap-tiap orang mikir lagu tu, terlalu mudah kita mikir. Tak ada orang nak maksiat, nak lawan Quran tak ada, nak lawan Nabi tak ada, nak melawan tak ada. Kenapa? Kerana kita reti bahawa kita hidup ni menupai. Ini reti ni dah panggil yakin, iman. Kita duduk tadi beriman bahawa aku jejak atas bumi Tuhan. Mana mopok aku buat bumi, aku menyawa tadi pun bumi Allah Ta'ala buat. Mana aku menyawa dengan udara tu, aku jantung aku berdenyut ni betul-betul kerana Allah Ta'ala beri denyut. Kalau jantung aku tak berdenyut, tak usah panggil doktor, tak usah panggil oksigen, tak usah panggil apa pun, pakai mapuh lah. Jantung aku tak berdenyut, nadi aku tak bergerak, sekiranya Allah Ta'ala tidak gerakkan. Doktor ni hanya orang panggil ikhtiar. Wah, air oksigen tekan pompa dada, nak mati juga. Doktor sendiri mati juga. Berapa puluh ribu juta dah doktor mati juga. Boleh beriman lagu tu ya, bukan payah sangat. Barulah bila kita beriman begitu, barulah amilu kita ni as-salihat. Tak ada orang amilu as-sayyi'at, tak ada orang buat benda jahat. Yang adanya as-salihat, as-sayyi'at tak ada. Bukan payah sangat tu yang benda ya. Islam merupakan fitrah, naluri, betul selarah dengan Islam ni, selarah dengan kehendak hati manusia, dengan manusia, dengan kehendak manusia. Sebab tu perkara yang pertama beriman, hasil daripada beriman itulah tu bi amilu, tu bi tawasaw bil haqqi, tu bi tawasaw bis sabr. Beri amal soleh. So lagi nak sebutnya amal soleh. Kata amal ada sebut semua. Dalam bahasa Melayu amal ni terlalu sempit. Kata amal ni bagi orang Melayu ialah mengatik Quran, jaga malam, tajahud.
Kalau kita kata kuat amalan dia ni kuat beramal ni, artinya kuat baca, berzikir, wirid tu je. Kalau sedekah pun kita panggil beramal dalam bahasa Melayu, iaitu beramal kuat tu. Artinya semaya ban je, ngatik je. Sedekah kau pergi Mekah kita panggil beramal. Sedangkan amal mana buat? Amal ni mana buat? Kita nyaku beramal, kita mega beramal, kita berapa lagi sembarang gerak kita tidur terguli pun dia tu sedang beramal. Amal apa? Dia tengah tidur. Kawan tu duduk tengah nyaku, dia sudah beramal, dia sedang beramal. Amal apa? Nyaku. Dia tu duduk tengah jual, dia sudah beramal, sedang beramal. Amal apa? Jual. Comonya biasanya as-salihat ke as-sayyiat, beramal baik ke beramal jahat, tu ya. Pasal beramal berlaku. Semua aktiviti kita duk nyawa seh beramal kita duk nyawa ni. Baki lagi nyawa untuk benda baik ke nyawa benda jahat. Kalau kita nyawa belah-belah kita tengok pak wajudi beramal jahat. Kalau kita nyawa belah-belah duduk nyawa ngaji, kita tengah ngajar beramal molek. Jahat molek tu pula bukan kira kita. Kalau kira kita molek jahat tak ada guna. Allah Taala kira Nabi nah. Kira Nabi tu dunia berapa ribu juta nak boleh mati sawan-sawan Nabi tu berapa kali menang, berapa kali teriak nyanyi dah orang. Apa nama kerja? Kalau sekiranya molek dan wuduh ni pakai suruh orang. Ikutlah bahasa molek situ lah, bahasa molek demo tak kena. Molek wuduh ni mesti ditentu oleh Allah Taala. Kerana dia yang menentukan syurga neraka. Hak molek ujung dia syurga. Hak wuduh ujung dia neraka. Nak tentu molek wuduh kalau suruh ke orang kan. Hak orang kata molek curi ni molek. Kalau kedekut sangat aku nak curi harta dia. Kata pak, kita kedekut sangat, dia kedekut sangat dia dapat curi. Molek bahasa kita, tapi akhirat kelak neraka. Neraka buat apa dah molek? Dia tahu dia curi ni benda molek, dia kedekut tak pakat curi, akhirat kelak neraka. Arti tak kena hak kita ni, kena yang Tuhan. Baik masalah curi, masalah zina, masalah nikah, masalah politik, masalah negeri ditentukan Allah Taala. Sebab tu Tuhan sebut wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak ada hak bagi orang mukmin, baik laki baik puan, bila Allah Taala telah putus perkara apa dia nak pilih hal lain juga tak ada hak. Tapi mukmin dia tidak kata wa ma kana lil Melayu wa ma kana lil Arabi wa ma kana lisin, tak ada hak bagi orang Melayu, tak ada hak bagi orang Cina, tak ada. Dak. Mukminin bagi orang mukmin, Cina pun dah mukmin, Arab pun dah mukmin, Melayu pun dah mukmin, Amerika pun dah mukmin. Bila mukmin tak kira mu bahasa gapo bercakap apa budaya lagu mana, bila mukmin mu tak ada hak milih hak lain bila Allah Taala buat putusan benda tu. Tapi hak ni tak beriman, sebab tu dia panggil mukmin. Tak ada hak bagi orang mukmin. Kalau mu ni tidak mukmin, bukan mu kafir kau munafik, mu punya pasal lah akhirat kelak masuk neraka. Tapi kalau mu mukmin, biarkan sunat aku kata, maka tak ada hak mu, bukan bahasa mu, bukan bahasa wa makan mukmin ni terjemah bukan bahasa. Bukan bahasa orang mukmin baik laki dan puan. Bila Allah Taala buat putusan sakara, apa mu nak pilih-pilih hak lain, tak ada hak. Kecuali mu tidak mukmin, mu hanya muslim, mu hanya Melayu, mu hanya Cina, tak ada arah lah. Ni cara mikir Islam tak serupa dengan mikir yang dibawa oleh Eropah, oleh Kristian, oleh pokok jahil belakang. Bukan reti apa, bukan dia reti nak hidup dunia, dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia. Kita ulang sekali lagi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dengan rukun iman yang 6 ataupun beriman dengan 2 perkara, itu Allah dan kiamat. Kiamat ni pembalasan. Wa amilus solihat, dan kerja dia kerja soleh. Soleh kita panggil baik, lawan dia jahat. Bila orang ni mukmin, kerja dia semua baik berlaku. Bahawa kita kata masalah mati orang takut mati juga, cocok lagi lah, masuk hospital lagi lah, kerak tulang lah, boboh plastik lah, masuk besi lah, dia takut mati. Tak ada apa kita nak kerak boboh besi, tak ada apa. Tapi maknanya nak royak jangan takut mati. Kita berubat ni bukan takut mati, nak suruh umur kita panjang, boleh sambung kerja molek. Bila kita ni tak mati, kita boleh sambung kerja-kerja amal soleh. Tu ya. Kata aku mati, kata aku takut mati, dak. Hak takutnya lepas pada mati. Lepas pada mati ni syurga kau neraka. Hak tu orang takutnya. Kau takut mati sekat mati takut, tak cerdik. Hak cerdiknya ialah lepas pada mati lagu mana aku? Syurga kau neraka. Syurga pun boleh kita buat sendiri lah ni. Neraka pun boleh kita buat sendiri. Mana-mana orang nak ke syurga sungguh, dia beriman dengan Allah dan akhirat tetap.
Orang ni tanda dia cerdik, tanda dia ni berjaya dalam hidup dia, akhirat kelak. Kalau Tuhan tak bawa syurga lagi orang belah ni tak? Tak ada lah. Walaupun benda tidak terpaksa dengan Tuhan, tapi keedah hidupnya belah tu. Mana-mana orang menanam, buah baju, buah air, pagar, tak ilmu ke baju je. Ada kata gak buah. Kalau tak buah juga, tak ada apa-apa. Kita nak buat mana. Tapi kalau Allah kata, bila buah benih, buah baju, air, pagar, keliling, jangan jadi kubah masuk. Ada kata buah. Begitu juga ni. Buah tu amal, buah tu berani. Iman beramal, ada kata syurga. Anak bertekan kau tu kerana lo ni orang kata syurga hak Tuhan. Betul hak tu, tapi Tuhan tak wayak kau kaedah. Kalau syurga neraka ni hak Tuhan tak wayak siapa-siapa perkara wayak hak Tuhan begitu je. Nanai bergalau tak sah lah. Tebal nanai bukan Tuhan tak seribu kita buat kan. Tak sedap cedung ke apa. Kalau cedung pun tak berbaju, tak berbaju, tak sedap nanai lah. Kalau Tuhan nak beri padi penuh poket kita nasib berah. Ini perkataan orang jahil. Ya, orang panggil usah kena reti agama, sains pun tak reti lagi. Syurga neraka memang hak Tuhan. Nak betul mamak kau salah kau masuk neraka syurga, tapi kaedah tu dia royak kada. Supaya juga buah tak buah padi. Betul hak Tuhan buah padi. Tidak mesti muncul dalam buah. Mu boleh buat ke buah padi? Tak boleh. Itu tak boleh kan? Tuhan dah buat buah padi. Tapi ada kaedah dia. Dia cedung negala. Buah air, baju, sembuh racun. Jangan kubah masuk. Ada kata buah, ada kata bukan kata wajib buah. Supaya tu yang berlakunya. Kecek pokok jahil. Nak kata jahil, marah. Begitu kat Timbola ni ngaji agama. Apa nama kerja ngaji agama buat? Apa tujuan ulama banyak ngaji agama ni jadi ulama banyak. Buat berapa namanya? Muti kau hok takut Tuhan ni, berapa hok jahil kau alim. Hak tak curi, hak tak berzina, hak tak rasuah. Siapa dia kau tidak ulama? Ulama tidak mesti berserban jubah. Ulama mana orang reti? Alim mana tahu. Bila tahu kalau aku curi, kalau aku rasuah, masuk neraka. Orang tak jadi rasuah. Orang politik tak jadi rasuah. Pegawai kerajaan tak jadi rasuah. Orang muda-muda tak jadi dadah, tak jadi isak dadah, tak jadi zina, tak jadi roboh. Kenapa? Kerana dia ahli hak nisa. Hak nisa dia ahli. Hak ia ada rasuah berapa tu jahil. Walaupun tipem 5-10 poket pun dia jahil. Jahil haba ni. Hasil gua ni aku ni jahil. Ada sopalan dia jahil. Tuhan mereka berapa dia jahil. Susah kalau ulama banyak. Pada ulama banyak tu menandakan orang ni rakyat tu rakyat apa punya rakyat intelek ni bukan reti sains teknologi ya. Intelek pak syurga dia reti juga cara mana syurga, cara mana neraka. Allah payah bahasa hati belah kerah. Susah ulama ni banyak. Pada ulama tu lah kau takut Tuhan pun ulama. Kau tidak takut Tuhan, takut polis sendiri pun curi juga, merupuk juga. Pelana surat khabar kata polis rasuah apa semua sekali. Jadi kalau kita duk arah ke orang jaga, sama ada orang tu SB kau jaga kita, polis kau jaga kita, sampai bila tak sah masalah. Sebab itulah kita dikandaki beriman dengan Allah, yakin Tuhan ni bumi ni dunia ni hak dia, dan dia perlu kita ni untuk coba dengan cara suruh lari. Itu cara coba dia. Akhirat kelak dia akan beri hadiah pada kita. Wa tawassaw bil haqqi. Dan yang ketiganya pakat-pakat buaya benar sebenar. Pakat-pakat buaya pertama iman, keduanya amal misi soleh, yang ketiga pakat royak tawasa. Tawasa ni orang mengaji Arab gak dia panggil PE wazan tafa'ala. Tawasa ya tafa'ala, daripada fa'ala menjadi fa'ala, menjadi tafa'ala. Tafa'ala ni makna dia mana? Pakat-pakat. Kalau ta'akala pakat-pakat makan. Apa gapo lagi weh? Taqatala pakat-pakat gocok. Tak gapo lagi. Tawasa pakat-pakat buaya. Demo royak kawan royak demo ajar kawan ajar demo tegur kawan tegur demo kritik kawan kritik demo gapo. Itu mana pakat. Manusia tak boleh hidup dengan tidak pakat. Orang raja baik raja dia kena dengar hak rakyat kena dengar hak raja kata. Presiden Perdana Menteri kena dengar hak rakyat kata, rakyat kena dengar perintah Perdana Menteri kata mengata, tegur menegur, kritik mengkritik. Ini adalah menjadi unsur apa nama ni, unsur kejayaan hidup. Wa tawasaw pakat-pakat buaya benar sebenar. Dia nak cari benar sebenar lain pada Taala tak ada. Benar sebenar ni apa dia? Benar sebenar ni gak Al-Haqqu sendiri nama Tuhan. Dalam banyak-banyak nama Tuhan, Al-Haq, Al-Haqqul Mubin. Dalam Asmaul Husna tu nama Tuhan 90
99 dalam banyak-banyak nama Tuhan Al-Haq, sebenar. Mana Tuhan sendiri itu benar, tak ada pelawak sikit abuk, tak ada selalu sikit abuk, tak ada apa sikit abuk. Tuhan disebutnya lain pada itu, ini ialah Al-Haq, sebenar. Hak dia kata sebenar, hak nasihat sebenar, dia tegur sebenar, dia buat cerita benar, apa saja benda hak temai pada Allah benar. Oleh yang demikian, bila pakat berayak barang sebenar, arti benda hak kita nak berayak ni kena berikan dengan Tuhan. Ayat mana, hadis mana, ayat mana, hadis mana. Kalau ayat pun tak ada, hadis pun tak ada, maka tentu tidak sebenar. Bila tak sebenar, tak usah berayak barang hak tak sebenar. Kalau dalam orang panggil akidah ni, dalam politik juga, Islam saja hak benar. Nasionalis bohong, komunis bohong, sosialis bohong, demokrasi pun bohong, gapo pun bohong berlaku. Kenapa? Kerana demokrasi ni kita dak pakai lah ni sekadar mana hak selari dengan Islam, hak tak selari dengan Islam. Buat. Bukan kita kata demokrasi. Lawan komunis. Kita bila demokrasi lawan komunis, betul balik demokrasi. Bila demokrasi lawan Islam, betul balik Islam pula. Demokrasi ni dia nak tegur menegur, dia nak apa lagi, tegur menegur, nasihat tu demokrasi. Komunis dia seorang betul, orang lain salah berlaku. Tetapi bila kita bentuk kajian dengan nama demokrasi, majoriti duduk tangan kita boleh buat undang-undang zina tak apa asalkan ada lesen. Ini kerja demokrasi dah kan. Zina tak apa, adakan reba hak haram tu benar tak apa asalkan ada lesen. Apa lagi, judi hak tu benar haram tak apa asal ada lesen. Ini penyakit demokrasi. Kalau demokrasi ni bergerak atas dasar manusia je. Siapa yang cerdik, siapa dia pandai, dia boleh wayak. Dan bila demokrasi, bila majoriti angkat tangan belakang, betul. Sebab itulah di Eropah sekarang kita boleh tengok lah, orang Eropah tu dia mari sini cenggeng pakai seluar sikat, sepuluh orang duduk dalam jamban. Bagaimana orang masuk bilik air tu pakai seluar sependap berapa masuk, dia tak dia tengah tembok pakai baju sikat luar sikat, nampak sependap dalam pun tak apa, muka apa muka negeri dia lagu ni. Orang bahasa molek belakang pakai seluar sikat, pakai cenggeng tembok sepuluh orang gila ni pun tak apa, muka apa, majoriti lagu tu belakang. Dan kita Melayu pun mula ida sekarang, orang pakai lagu ni belakang tadi, pakai lagu ni belakang, nampak tiuk, nampak pusat, pakai lagu ni belakang. Apa tu dia sudah tidak pakai lagu Tuhan nak, tapi pakai lagu orang ramai nak. Ni penyakit demokrasi. Komunis pun tak betul, demokrasi tak betul, yang betulnya Islam. Sebab tu watawasau bil haqqi ay watawasau bil Islam ay watawasau bima asahullah. Apa saja hak mari pada Taala barulah hak, baru betul. Hak lain semua karut semua. Kalau tu buat juga jumpa neraka. Bila karut jumpa neraka dah orang ni. Kemudian watawasau bis sabri. Yang keempatnya pakat berayak supaya sabar. Allah Taala beritahu awal-awal lagi benda sebenar ni benda payah. Suruh sembahyang payah, suruh puasa payah, suruh mengaji payah, suruh mengajar payah, suruh cari harta halal payah, suruh gapo hak mudah gak tak sembahyang, makan kenyang tak sembahyang, tak hak tu hak mudah benar. Harta banyak tak beri zakat, terus kau nak beri zakat bayar gaji betul-betul, ini hak mudah benar. Jadi sebanyak mana hak hawa nafsu mudah, sebanyak mana hak lawan nafsu hak Tuhan nak ni payah berlaku. Bi hak payah ni lah Tuhan ayat dah watawasau bis sabri. Kena pakat sabarlah kerana nak boleh kekejayaan tak boleh anak kita nak boleh seje, kena baca, kena study, kena berapa, kita nak boleh harta kena nego berapa kali rebah melarat, berapa kali bankrupt, berapa kali tipu, tapi juga akhir sekali kaya, akhir sekali dapat seje, akhir sekali berjaya. Kenapa? Kerana kita lawan arus nafsu nak duduk saja kita bangun, nafsu nak kacau harta orang kita lawan, nafsu nak curi kita lawan. Jadi lawan ni lah sabar. Sebab tu para hadirin semua, hamba sebut tadi ayat ni merupakan ayat wal asri ini merupakan kertas hijau pada manusia di muka dunia ni, tanpa mengira Melayu ke kita ni, Cina ke kita ni, orang asli ke kita ni, nak berjaya lagu ni. Kerana titik kalau kita blok anak kita tewas gapo orang panggil tewas bunga tak 2 round ke 3 round ke jangan kira seorang budak tu pengisi tu dia lari cepat sana. Kita kata benar, muka dia muda betul awal, tak boleh kira dia pergi awal petang ni, boleh jadi dia apa nama ni orang panggil sok dia ni gapo orang panggil nyawa dia ni rebus tengah jalan. Titik nama siapa dia? Anak kita kan orang, walaupun anak kita pergi kat pertama tu duduk depan benar, tapi tak boleh tentu lagi benar kata lah. Nanti tengok titik akhir tu siapa dia, anak kita ke anak orang. Kalau anak kita siapa dulu titik akhir baru dia tu benar.
Itu dia duduk. Jadi titik akhir dia akhirat. Titik akhirnya di akhirat. Katalah lubang kubur titik akhir. Garis penamak. Garis penamaknya lubang kubur. Itu dia dulu. Waktu kita muda ni semua yang belah mana sekalipun, ialah kita kata molek tapi kita harapnya biarlah perangai lagu ni molek sampai ketua masuk lubang kubur. Kalau kita awal-awal ni kita panggil kacau lah, nakal lah, berapa, tapi terbuka pintu hati kita. Bila dekat nak mati, terbuka pintu hati kita. Zakat orang tak bayar, kita nak beri hutang orang tak bayar, kita bayar. Dekat nak mati, kita tobat Tuhan, berapa semua sekali. Baru apa ni, siapa garis penamak ni keadaan selamat. Sebab tu satu daripada perjuangan Islam ialah husnul khatimah. Satu daripada hidup orang Islam ni husnul khatimah, molek penyudahnya. Orang tua panggil boleh ngucap, dekat nak mati boleh ngucap. Ni dia benda orang panggil husnul khatimah. Ngucap ni bukan boleh pandai-pandai buat. Dekat nak mati kita ambil mikrofon nak kita ngucap derah biar dia dengar. Tak jadi. Mikrofon derah mana pakai berapa puluh power sekali elektrik pun, kalau tak boleh ngucap, dia tak boleh ngucap. Kerana ngucap ni orang panggil automatik. Mari daripada kita duduk berlatih 40-50 tahun. Kita duduk berlatih 45 learn. Kita duduk mengaji, kita duduk baca, kita duduk sikit halal berapa semua. Ni latihan untuk boleh mengucap dekat kubur, dekat nak mati. Kalau kita belah mana sekalipun, para hadirin semua belah mana uduh, belah mana comel sekalipun, kalau buat tak molek, ajar ngucap tu panggil tu Imam Mekah, mari ajar ngucap pakai guna mikrofon 4000 power elektrik sekalipun, tak jadi apa. Lalu ni latihan kita ni. Terbiah, orang panggil terbiah ni lah. Sepanjang hayat kita sejak daripada akhir balik sampai ke lubang kubur ni terbiah. Hari-hari watawasau kena ada semua. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Sebab itulah bukan daripada mengaji, bukan daripada mengajar, bukan daripada usrah, bukan daripada ceramah, bukan daripada segala jenis tawasau ni, bentuk cakap ke bentuk internet ke bentuk apa, kena ada selama-lama. Orang yang menyekat ni orang mikir pendek. Orang yang sekat ceramah, sekat mengajar ni orang yang mikir sejekar. Tak siapa ke akhirat, dia fikir sekadar baju panah dia, sekadar seluar dalam dia fikir tak siapa jauh dah. Orang bodoh tak. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-aman. Nabi kata orang cerdik ni ialah man amila lima ba'da al-maut. Orang yang buat kerja untuk hidup lepas pada mati. Kalau buat kerja untuk makan lo pada mati belakang kira, ni Nabi kata tidak bodoh, tidak cerdik, bodoh kan. Kerana hidup pas ke akhirat, tiba-tiba dia mikir untuk dunia aja. Pas akhirat kelak menolak ke mana? Kalau mu boleh lari masuk lebah cacing, tak jumpa malaikat maut, tak jumpa cari, tak ada arah lah. Kalau mu makan tukar ali ke, boleh masuk lebah cacing, malaikat tak jumpa cari, wayak kawan kata kan. Kawan pun lah juga basang malaikat ni, basang malaikat maut. Tapi benda tak boleh. Bila tak boleh, kita kena tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Kata dia hari ni. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad. Malam para hadirin semua, esok kita pakai puasa belaka. Malam itu kita ada munajat. Dia ketah-ketah doa munajat tu, kali dapat kau tak dapat lagi. Walau bagaimanapun insya-Allah itu masuk di stadium, akan dibagi-bagi doa, akan dibagi-bagi program munajat insya-Allah. Insyaallah munajat kitanya supaya bantuan pusat mengenai dengan sekolah agama rakyat ni, baik Kelantan baik luar Kelantan, hendaklah diberi semula supaya membolehkan kita ajar anak-anak kita sains, teknologi dan kemahiran hidup dapat disempurnakan dengan baik. Anak-anak kita yang tidak belajar Arab, satu masa nanti akan kering. Tasik ilmu di Kelantan, di Malaysia akan kering. Dan ketika tu bila bahasa Arabnya orang tak reti, kita hanya boleh jadi tidak beragama dah 50 tahun lagi, ataupun beragama tapi menupai kitab-kitab, buku-buku Melayu. Siapa yang terjemah Melayu, kita sangat-sangat diragukan. Allahumma salli ala Muhammad kal fardu ilaika al-musyakka kal musta'an. Malah saya mari ramai bawa kecil besar tua muda lelaki puan Cina Melayu siang boya bawa mari belakang. Kerana bila orang tak ada agama curi pemuda, tak kira rumah orang Melayu, tak kira rumah orang Cina, kena curi belakang. Bapak pun jadi muda, tak kira bapak Melayu ke siapa dia pun lelah ni pun bapak dadah ni, tak kira ratau tekuk pun dia rabut tunggalangan rebah ni. Kerana semua ni berpunca daripada tak ada agama. Tak ada agama satu daripada sebabnya kerana dia sendiri tak erti baca Quran, tak erti baca Quran bahasa Arab apa semua saya.
mana, tak kira pemimpin, tak kira berapa pun. Dan soal lagi nak sebutnya, jam hari tu munajat mayajat ni Tok Lebar ya. Tok Lebar, Tok Ayah, Tok Imam ya semayajat ni. Benda ni tidak Tok Lebar je. Semua sekali, lebih lagi orang politik. Dia pegawai kerajaan. Orang politik, orang pegawai kerajaan lah orang yang paling perlu bermunajat. Kerana orang ni orang yang terlibat dengan masalah harta benda orang, tanah air orang, darah nanah orang, duduk tangan orang politik, duduk tangan orang pegawai kerajaan. Orang ni lah yang lebih mustahak kita semayajat, minta Allah Ta'ala beri kat aku sebagai orang politik ni mikir, menjaga orang titih bari, harta benda, nyawa orang dengan baik. Pegawai kerajaan juga orang yang terlibat dengan masalah harta benda rakyat, tanah air rakyat, air muka rakyat, syurga neraka rakyat, duduk tangan orang dua ni lah. Orang ni lah yang paling mustahak munajatnya. Tak kena duk lok Tok Lebar saja munajat, tak kena banyak lah. Tok Lebar ni dia ada gapo, dia jaga harta dia ya. Ada tanah sekeping, ada anak 2-3 orang. Dia orang politik ni sebuah negeri, sebuah negara. Pegawai kerajaan ni sebuah negeri, sebuah negara, duk tangan dia berlaku akhirat. Syurga neraka akhirat kelak duk tangan orang dia berlaku. Dia khianat, dia masuk neraka. Jadi kita nak libat berlaku. Orang kampung, orang darat, Tok Lebar, orang politik, pegawai kerajaan, kita nak menajak berlaku supaya Allah Ta'ala jaga kita daripada bahaya, daripada gangguan syaitan di dunia dan gangguan neraka di akhirat. Sallallahu alaihi